Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan kamu satu lagi topik dalam sistem bahasa, iaitu kata penguat. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai kata penguat, jom ikut Cikgu. Kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat? Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif atau frasa adjektif. Kata penguat berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif atau frasa adjektif. Dalam erti kata lain, kata penguat boleh berada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Mari kita lihat contoh ini. Contoh yang pertama, sangat rajin. Sangat merupakan kata penguat dan rajin merupakan kata adjektif. Dalam frasa ini, kata penguat terletak di hadapan kata adjektif. Contoh yang kedua, cerdik betul. Cerdik merupakan kata adjektif, manakala betul merupakan kata penguat. Dalam frasa ini, kata penguat terletak di belakang kata adjektif. Kata penguat terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat hadapan? Kata penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh-contoh kata penguat hadapan ialah paling, agak, kurang, cukup, makin, terlalu. Mari kita ulang sekali lagi. Paling, agak, kurang, cukup, makin, terlalu. Mari kita lihat contoh ayat yang pertama. Aida ialah murid yang paling rajin di dalam kelasnya. Apakah kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah rajin. Dan di manakah terletaknya kata penguat? Kata penguat yang terletak di hadapan perkataan rajin ialah paling. Ya, paling merupakan kata penguat hadapan. Contoh yang kedua pula, Imran agak takut untuk bercakap di atas pentas. Apakah kata adjektif dalam ayat ini? Kata adjektif dalam ayat ini ialah takut. Dan apakah kata penguat yang berfungsi untuk menguatkan maksud di dalam ayat ini? Ya, kata penguat yang diletakkan di hadapan kata takut ialah agak, yang membawa maksud Imran kurang berani untuk bercakap di atas pentas. Mari kita lihat contoh seterusnya. Kari ayam ini kurang masin. Apakah kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah masin. Dan kata penguat yang terletak di hadapan kata masin ialah kurang, yang membawa maksud kari ayam ini perlu ditambah garam untuk menyedapkan rasanya. Mari kita lihat contoh yang keempat. Cukup merdu suara Cikgu Lisa. Apakah kata adjektif dalam ayat ini? Ya, kata adjektifnya ialah merdu. Dan kata penguat yang terletak di hadapan merdu ialah cukup, yang menunjukkan bahawa suara Cikgu Lisa sangat merdu. Mari kita lihat contoh ayat seterusnya. Hujan yang turun kini makin lebat. Kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah lebat.
Dan kata penguat yang terletak di hadapan kata lebat ialah makin, yang menunjukkan hujan yang turun bertambah lebat. Contoh ayat seterusnya, makanan yang terlalu manis tidak baik untuk kesihatan. Apakah kata adjektif dalam ayat ini? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah manis. Dan kata penguat yang terletak di hadapannya ialah terlalu, menunjukkan bahawa makanan yang mengandungi gula yang banyak tidak baik untuk kesihatan kita. Ya murid-murid, itu tadi beberapa contoh kata penguat yang telah cikgu kongsikan bersama kamu. Bagaimanakah caranya untuk kamu mudah mengingati contoh-contoh kata penguat hadapan ini? Mari cikgu berikan tipsnya. Untuk memudahkan kamu mengingati contoh-contoh kata penguat hadapan, kamu bolehlah menggunakan akronim Pak, Cu, Mat. Pak, Cu, Mat. Apakah itu Pak, Cu, Mat? Baiklah, Pak, Cu, Mat. P untuk paling, A untuk agak, K untuk kurang, Cu untuk cukup, Ma untuk makin, dan T untuk terlalu. Pak, Cu, Mat. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula kata penguat yang kedua, iaitu kata penguat belakang. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat belakang? Kata penguat belakang ialah perkataan yang terletak di belakang frasa adjektif atau kata adjektif. Contoh-contoh kata penguat belakang ialah benar, betul, sekali, niat. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaannya dalam ayat. Contoh ayat kata penguat belakang yang pertama ialah nyaman benar suasana malam ini. Apakah kata adjektif dalam ayat ini? Ya, kata adjektif dalam ayat ini ialah nyaman. Apa pula kata penguat yang diletakkan di belakang perkataan nyaman? Ya, kata penguat yang digunakan ialah benar. Nyaman, benar, menunjukkan keadaan yang sangat nyaman dan menenangkan. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh yang kedua. Muka penjahat itu bengis betul. Apakah kata adjektif di sini? Kata adjektifnya ialah bengis. Dan kata penguat yang terletak di belakang kata bengis ialah betul, yang menunjukkan bahawa muka penjahat itu sangat bengis. Contoh kata penguat belakang seterusnya ialah sekali. Mari kita lihat penggunaannya dalam ayat. Pasangan pengantin itu cantik sekali. Apakah kata adjektif dalam ayat ini? Ya, kata adjektif dalam ayat ini ialah cantik. Dan kata penguat sekali diletakkan di belakang kata cantik. Contoh kata penguat belakang yang terakhir ialah niat. Mari kita lihat penggunaannya dalam ayat. Suara yang merdu-nian itu ialah suara Datuk Siti Nurhaliza. Apakah kata adjektif dalam ayat ini, murid-murid? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah merdu. Dan kata nian terletak di belakang kata merdu. Bagaimanakah pula untuk kamu mengingati kata penguat belakang? Mari cikgu kongsikan tipsnya. Untuk memudahkan kamu mengingati kata penguat belakang, kamu boleh menggunakan akronim BBSN. BBSN. B mewakili belakang. B mewakili benar. B betul. S sekali. Dan N niat. BBSN. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kata penguat yang ketiga, iaitu kata penguat bebas. Apakah itu kata penguat bebas?
Kata penguat bebas ialah perkataan yang bebas berada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh-contoh kata penguat bebas ialah sungguh, amat, sangat. Sungguh, amat, sangat. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan kata penguat bebas dalam ayat. Contoh yang pertama, indah sungguh pemandangan di atas bukit itu. Ayat kedua, sungguh indah pemandangan di atas bukit itu. Apakah kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam kedua-dua ayat ini ialah indah. Dalam ayat pertama, kata penguat sungguh berada di belakang kata indah. Manakala dalam ayat kedua, kata penguat sungguh berada di hadapan kata indah. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang kedua. Ayat pertama, rumah yang amat besar itu milik Tuan Jamali. Ayat kedua, rumah yang besar amat itu milik Tuan Jamali. Apakah kata adjektif dalam ayat ini, murid-murid? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah besar. Bagi ayat pertama, kata penguat amat terletak di hadapan kata besar. Manakala bagi ayat kedua, kata penguat amat diletakkan di belakang kata besar. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat contoh yang terakhir. Ayat pertama, baju yang sangat mahal itu tidak terbeli olehnya. Baju yang mahal sangat itu tidak terbeli olehnya. Apakah kata adjektif dalam ayat ini? Ya, kata adjektif yang terdapat dalam ayat ini ialah mahal. Bagi ayat pertama, kata penguat sangat diletakkan di hadapan kata mahal. Manakala bagi ayat kedua, kata penguat sangat diletakkan di belakang kata mahal. Kesimpulannya murid-murid, bagi perkataan kata penguat bebas iaitu sungguh, amat dan sangat, ia bebas diletakkan sama ada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Baiklah murid-murid, apakah tips untuk kamu mudah mengingati kata penguat bebas? Untuk memudahkan kamu mengingati contoh-contoh kata penguat bebas, kamu bolehlah menggunakan akronim SAS, iaitu sungguh, amat, sangat. SAS, sungguh, amat, sangat. Baiklah murid-murid, untuk menguji pemahaman kamu, sila ke segmen uji minda. Cikgu telah menyediakan beberapa soalan yang boleh kamu jawab sebagai latihan untuk memantapkan lagi pengetahuan kamu. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja perkongsian kita mengenai kata penguat. Cikgu amat berharap agar ilmu yang cikgu kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kamu.
Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, jumpa lagi.